topik solusi pada pagi ini, kita nak bercakap berkenaan dengan AADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan. AADK ni selalunya kalau kita sebut je, kita akan ingat apa? Syabu, metafentamin, apa lagi? Dadah-dadah jenis sintetik lah. Ais. Nak sebut tahu lah, ais semua kan. Tapi dadah-dadah yang... tahu orang cakap. Saya buat berita. Sebab tu tahu. AADK ni kita akan sebut dadah-dadah macam tu lah, Ridwan kan. Tapi biasa tak kita dengar macam orang ketagih daun ketum. Masuk tak AADK sebenarnya? Kita nak tahu jugalah. Tapi sebab kita nak tahu dan kita boleh hadir ke Hari Terbuka AADK 2023. Jadi hari ini untuk kita memperincikan apakah yang ada dalam Hari AADK 2023 hari ini, kami sangat berbesar hati bersama dengan Puan Siti Mariam bin Mursidan, Pengarah Bahagian Rawatan Pusat Perubatan dan Pemulihan AADK. Okey, saya akan bagi Puan Siti Mariam sama kita hari ini di studio. Okey, itulah AADK ni kan, Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Saya rasa ada stigma negatif bila kita sebut AADK ni kan. Kita akan rasa macam barangkali terkait dengan anak-anak muda yang ambil dadah dan sebagainya. Tapi AADK ni sebenarnya peranan dia luas ya. Jadi kalau saya rasa elok sebelum kita bergerak lebih lanjut bercerita berkenaan dengan Hari AADK ni, apa sebenarnya terlebih dahulu peranan AADK ni, Puan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memberi kesempatan pada saya untuk saya berada di sini hari ini. Dan saya juga ucapkan selamat pagilah kepada kedua-dua panca kita yang ceria pada pagi ini. Dan sebelum saya meneruskan berkenaan dengan Hari Terbuka ni, saya jelaskan sikitlah berkenaan dengan peranan AADK ni. Seperti yang tadilah Syu cakap, bila kita bercakap pasal AADK, semua orang yang cakap bila masuk puspen ataupun kejerawatan pemulihan, dia ada kesan yang negatif ataupun orang pandang macam dia sarang yang sangat bermasalah dan memang tak bergunalah dan tidak boleh dibantu lagi. Sebenarnya persepsi itu kita kena ubah. Sebenarnya penagihan ni adalah satu penyakit dan dia sebenarnya boleh dirawat dan dibantu. Disebabkan itu, macam AADK sendiri tak pernah berputus asa lah. Dari semasa ke semasa kita terus memperbaiki, kita lihat semula pendekatan-pendekatan yang ada di AADK ni dan kita sesuaikan dengan keperluan klien. Sebenarnya kalau di AADK ni proses rawatan dan pemulihan ni dia ada dua. Satu adalah di puspen yang kita ada 30 buah puspen di Malaysia setakat hari ini, dan di dalam komiti, iaitu dia tidak masuk puspen tapi dia macam kita duduk di luar, tapi dalam masa sama dia menjalani program rawatan yang dijadualkan bersama AADK. So maksudnya di sini apabila seorang itu ada dua, bila dia masuk puspen dan ditambah dengan program dalam komuniti ataupun dia tidak masuk puspen terus dalam komuniti. Dan program-program ni kita sesuaikan dan kita review dari yang seperti saya cakap lah, kita tambah baik. Kalau kita lihat daripada dulu memang orang cakap puspen ni adalah satu tempat yang menakutkan, mengerikan. Orang kata bila masuk puspen habis lah kan. Tak ada apa masa pun. Depan habis So maksudnya semua akan jadi teruk bila kat situ dia tak ada apa pun. Jadi semuanya adalah sebagai fizikal aja pemulihan dia. Tapi apabila pemandu kita buat pemulihan ni memerlukan beberapa pendekatan. So kita baiki, kita masukkan elemen biologi, psikologi dia, sosial dan spiritual. So maksudnya kat situ kita daripada dia mula masuk sampai dia berakhirnya program tu, dia akan ada elemen-elemen ni, kelempang 4 elemen ni yang kita namakan sebagai model I pulih. Dan begitu juga dalam komuniti, walaupun kita rasa betul ke dalam komuniti, kalau kita lihat dalam puspen ni, dia boleh duduk kat situ 2 tahun kan. Jadi program tu dia boleh hari-hari. Macam mana pula dalam komiti? Sebenarnya program proses tu sama, cuma jam dia bersama AADK tu agak rendah lah banding dalam puspen. Dan dia tidak bermakna bila dalam komiti tu tidak berkesan. Sebab tu bila orang masuk puspen ataupun dalam komiti, dia punya tahap keparahan. Apabila kita dapati dia nak ikut program tu, kita lihat orang seorang itu sesuai dalam puspen ataupun dalam komuniti. Kalau dia sesuai di puspen, dia akan pergi puspen. Kalau dia sesuai di komuniti, dia akan duduk dalam komuniti. Tapi masa sama ikut rawatan pemulihan. Dan kita akan ikutlah dan kita akan lihat perkembangan dia, perubahan dia dari semasa ke semasa lah. Jadi masyarakat perlu faham juga mereka ini bagaimana tingkah lakunya, terutamanya untuk kita mengurangkan stigma negatif terhadap mereka yang di bawah jagaan puspen ini. Jadi
Hari Terbuka AADK ini mungkin boleh mulakan dengan perincian di mana dan juga bila akan dijalankan. Okey, Hari Terbuka AADK ni kita akan adakan di Puspen Bukit Cabang, Perlis pada 29 Mei 2023, iaitu minggu depan lah kita akan adakan di sana. Dan kenapa kita buat Hari Terbuka ni? Kita nak memberitahu dan memberi peluang kepada orang di luar sana untuk datang ke Puspen ni untuk melihat sendiri apakah pendekatan, apakah perkhidmatan yang kita telah buat kepada apa yang kita tawarkan kepada klien-klien kita di Puspen. Dan walaupun dia kita buat di Puspen tu, tapi ada juga perkhidmatan berkenaan dengan program rawatan dan pelayanan komuniti pun kita akan adakan jugalah di situ. Maksudnya kita jelaskan lebih lanjut apakah sebenarnya yang berada di Puspen. Pernah juga ada beberapa family datang kata dia tak nak pergi Puspen sebab dia takut anak dia akan mengalami tekanan lebih besar apabila dia masuk Puspen mana di luar. Tapi sebenarnya kat situ kita jelaskan, maksudnya daripada dia permulaan dia masuk hari pertama sampai hari akhir dia berada di Puspen, kita akan lihat apakah untuk program dan bagaimana kita mengendalikan mereka. Maksudnya daripada mula dia masuk, apabila sebelum dia pergi kepada rawatan dan pemulihan, kita akan buat saringan dan penilaian dulu. Kemudian kita akan sesuaikan apakah program-program yang sesuai untuk dia. Selepas itu barulah kita berikan dia rawatan yang sepadan dengan dia dan mengikut tempoh masa. Dan dalam Hari Terbuka ini beberapa programlah kita ketengahkan. Maksudnya orang boleh masuk dalam Puspen. Sebelum ni kalau nak masuk Puspen bukannya benda yang mudah lah. Sebab ada berapa, kalau tak ada sebab dia tak boleh masuk. Dan kita semua orang boleh masuk di situ. Dan ada juga beberapa program yang kita ketengahkan. Maksudnya ada juga program bersama keluarga pada hari tersebut. Maksudnya keluarga klien dan klien sendiri kita akan bagikan satu intervensi khas pada hari itu. Maksudnya kita menjelaskan apakah keupayaan, apakah pendekatan, macam mana family boleh membantu. Dan masa itu juga komuniti dan masyarakat juga boleh datang ke situ. Dia melihat bagaimana kalau dia tidak dibantu. Maksudnya bantu tu selain daripada klien sendiri dan family, masyarakat dan komuniti juga perlu membantu. Sebab bila dia habis daripada program dia dalam komuniti, dia akan mengikuti program lain. Kalau tidak dibantu, mereka akan kembali kepada guru-guru yang asal. Okey, dalam masa program Hari Terbuka ni juga kita melancarkan satu logo. Logo maksudnya jenama produk yang dikeluarkan oleh klien AADK yang kita namakan sebagai Suka. Suka tu maksudnya sokongan untuk kepulauan anda. SUK. Maksudnya pada hari tersebut juga semua Puspen akan membawa sini hasil-hasil produk terbaru selain daripada yang sedia ada. Maksudnya apa yang inisiatif apa yang dibuat oleh klien tu kita tunjukkan pada hari tersebut selain daripada yang sedia ada lah. Dan kenapa kita pilih Puspen Bukit Cabang? Sebab Puspen Bukit Cabang ni selepas pembinaan semula pada tahun 2015 dan dia boleh mula beroperasi penuh pada tahun 2022. Jadi kita nak rasmikanlah bangunan baru tu selain pada perkhidmatan dia yang kita tambah baik daripada sebelum ini. Maksud salah satu yang kita tambah baik daripada Puspen Bukit Cabang sedia ada adalah kemahiran ataupun kemudahan berkenaan dengan latihan vocational. Latihan vocational ni adalah salah satu daripada elemen untuk membantu kepulihan lah. Selepas berapa lama dia mengikuti program rawatan dan pemulihan, apabila terstabil dan dia sesuai dan sebelum persediaan dia untuk kembali pada masyarakat, kita baru bagi latihan lah. Latihan ni digunakan untuk diri dia sendiri selepas daripada dia keluar menjalani program rawatan pemulihan, dia akan balik ke komuniti, dia akan gunakan kemahiran itu untuk dia mencari rezeki dia. Maksudnya dia akan menyara kehidupan dia, keluarga dia, dan untuk salah satu daripada untuk mengurangkan stigma bahawa seorang penagih itu bukanlah tidak boleh kerja tapi sebenarnya boleh kerja. Tapi yang penting adalah sokongan daripada family, sokongan daripada
daripada masyarakat dan diri dia sendirilah yang membina kekuatan untuk dia terus kembali kepada masyarakat. Ketagihan ini memang terbukti boleh dirawat sebenarnya dan ada banyak sebenarnya perkongsian ataupun kejayaan-kejayaan daripada mereka yang sudah pun pulih. Kalau pun boleh kongsikan untuk kita memberikan suntikan semangat kepada mereka. Barangkali sedang menonton ni kan yang berminat ataupun ibu bapa yang ingin membawa anak mereka ke hari terbuka ADK nanti. Okey, sebenarnya kalau kita lihat banyak kejayaan-kejayaan yang telah klien kita capailah. Kalau kita lihat kebanyakannya antara kita biasanya kita melihat pada benda yang negatif. Tapi yang negatif ini kadang orang tak nampak. Mungkin tak menarik untuk diceritakan. Tapi banyak klien kita yang telah berjaya lah membina kejayaan dia sendiri. Contohnya ada satu klien di Pulau Pangkor, dia ada buka juga untuk pusat peranginan, pusat pelancongan. Kemudian ada yang membina perniagaan sendiri. Dan ada kemudian ada juga yang terlibat dengan pertanian, peladangan, peterangan dan ada juga yang mengambil orang dan kanak-kanak dia untuk bekerja dengan dia sendiri. Banyak sebenarnya. Cuma saya tertanya untuk mereka yang sudah pun menjalani rawatan di mana-mana pusat rawatan di bawah ADK ni, adakah ada terdapat macam mana orang tahu, contoh kalau banduan kita boleh tahu kan dekat IC dia ada something kan. Tapi kalau untuk mereka yang sudah menjalani rawatan di ADK ni, orang akan tahu ke? Akan ada simbol yang beritahu, saya baru keluar pada puspen kan? Sebab ialah stigma negatif tu kalau kita tak nak orang. Sebenarnya di ADK tak ada benda-benda tu. Cuma sebenarnya kalau betul-betul dia dah pulih, dia macam orang biasa. Tak ada apa. Kira kalau komuniti tak tahu kadang-kadang ketagihan itu, tak ada masalah lah kalau dia pulih ke apa. Stigma tu tak ada lah dekat dia kan. Cumanya apabila ada orang yang kenal. Ada yang kenal tu dia menimbulkan cerita. Kalau seorang itu dia kuat dan ada sokongan, dia akan terus kuat. Dia tak akan ni. Tapi kalau dia jenis kurang kuat, lepas tu tak ada sokongan, dia akan mengundur lah untuk kembali semula mencari kehidupan dia yang sebelum ini yang dia rasa banyak sokongan, iaitu kawan-kawan dia. Maksudnya kawan-kawan yang seperjuangan dengan dia yang mungkin akan membawa dia kepada kembali. Itu dia. Kena sokong mereka ini semua supaya beralih hidup mereka ke arah yang lebih positif dan juga dapat orang kata merawat apa yang mereka telah pun lakukan. Tak pernah terlambat untuk berubah sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak kepada AADK. Terima kasih banyak-banyak kepada Puspen. So saya jemput semua orang lah. Okey. Silakan. So saya jemputlah semua yang berkesempatan, yang berkelapangan untuk datang ke Puspen Bukit Cabang. Pada 29 hari bulan 5 2023 daripada jam 8 pagi sehingga jam 2 petang. Banyak acara-acara selain daripada perkongsian ilmu, perkongsian bersama rakan-rakan yang pernah berjaya, perkhidmatan-perkhidmatan ADK, hasil-hasil daripada Puspen dan jugalah ada juga acara sukan dan sebagainya. Ya. Jadi jom kita ke Perlis. Kebetulan sekarang musim harum manis. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Siti Mariam Mursidan, pengarah bahagian rawatan, perubatan dan juga pemulihan AADK kerana sudi bersama dengan kita untuk berkongsi berkenaan dengan Hari Terbuka 2023. Baiklah.